Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada hari ini 22 di bulan Ramadan. Dan demikianlah tuan-tuan, bulan ni tazkirah hanya 2 kali saya di sini. Kali pertama datang dulu awal 10 yang awal, dan kita dah masuk pun 10 yang akhir, yang sentiasalah menjadi bahagian yang paling ditunggu-tunggu, yang diburu oleh orang-orang beriman. Dan hari ini kita berada dalamnya, dan malam ini insya-Allah malam 23 hari bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang didoakan oleh Tuan Imam kita tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang direzekikan Lailatul Qadar, yang direzekikan orang-orang yang beramal di dalamnya, lalu mendapat ganjaran dan gandaan pahala yang sangat-sangat hebat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, manusia menjadi kebiasaan bagi manusia ini apabila satu perkara yang berulang-ulang dia lalui, terkadang dia hilang rasa keistimewaan perkara tersebut. Satu perkara yang dia dapat jarang-jarang sekali, 20-30 tahun sekali, tak sama dia menghargai perkara itu dengan perkara yang setiap hari dia dapat, setiap minggu dia dapat, setiap bulan dia dapat, dan mungkin setiap tahun dia dapat. Ini manusia, tuan-tuan. Sebab itu kita boleh lihat ada orang yang mungkin puluhan tahun menyimpan hartanya, kumpul duit, nak pergi ke tanah suci. Bila dia pergi, dia punya menikmati itu mungkin tak sama dengan orang yang tiap-tiap bulan pergi, tuan-tuan. Kerana sifat manusia, dia rasa benda tu biasa bagi dia. Maka demikian juga kita harap mudah-mudahan walaupun Ramadan ini saban tahun datang kepada kita, selagi mana kita masih dapat nikmat umur, kita bertemu lagi dengan Ramadan, bertemu lagi dengan 10 akhir Ramadan. Kita harap Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan besarnya Lailatul Qadar ini, kegairahan memburunya daripada jiwa-jiwa saya dan juga tuan-tuan. Supaya mudah-mudahan kita sentiasa mempunyai semangat yang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat apabila kita sampai ke penghujungnya. Kerana seperti mana hidup ini, tuan-tuan, bahagian yang paling utama adalah bagaimana pengakhiran kepada hidup seseorang. Satu orang boleh memiliki bermacam cerita dalam hidup dia, bermacam fasa dalam hidup dia.
daripada dia kecil, besar, remajanya. Mungkin ada perkara-perkara yang ketika mana dia berada di usianya hari ini, dia pun tak mau cerita dah benda tu kepada orang lain. Kalau orang cerita benda itu, mungkin dia pun cakap tak usah ceritalah, itu cerita lama, malu aku. Tetapi bahagian yang paling penting dalam hidup saya dan juga tuan-tuan adalah bahagian akhir hidup itu. Dan kerana kita tak tahu, sayangnya setiap orang tak tahu bilakah hidup dia akan berakhir. Saya tak boleh anggap tuan-tuan kena lebih banyak beramal daripada saya. Sebab tuan-tuan lebih tu, saya tak boleh kata Haji Sudin kena cepat-cepat beramal. Haji Sudin mungkin dah jauh umur dengan saya, pangkat ayah, pangkat atuk mungkin. Saya tak boleh kata dia dulu, kerana kita tak tahu siapakah yang sebenarnya antara kita hari ini yang mungkin petang ini adalah petang terakhir dia melihat matahari dalam hidup dia. Tuan-tuan, oleh sebab itu orang beriman ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia berusaha menjadikan dia tidak mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan kerana kita tidak menguasai kematian tersebut, maka sentiasalah kita istiqamah berusaha menjadikan diri kita berada dalam keadaan termasuk di kalangan orang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat hari ini apabila kita berada di hujung bulan Ramadan ini, saya suka ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, cabaran kita untuk istiqamah dalam bulan Ramadan ini makin besar di akhir zaman. Nak jaga diri kita, nak tahan diri, nak imsak, tahan diri, tahan anggota, tahan lidah, tahan bermacam perkara, tahan jari kita daripada perkara-perkara yang merugikan kita. Hari ini kadang-kadang berat bagi sebagian orang. Macam-macam cerita datang hujung-hujung Ramadan ni, yang menyebabkan sebagian orang sibuk dah dia rasa. Kadang-kadang dia bercakap perkara yang dia tak perlu cakap pun. Apabila dia cakap, dia merugikan pahala dia. Apabila dia tulis, dia merugikan pahala dia. Ada benda yang dia tak perlu tonton pun, datang segala macam video, segala macam orang buat, yang buat lagu rayanya, yang buat apa, macam-macam perkara yang menyebabkan akhirnya terkadang kita lari kita punya fokus kita. Dan lebih rugi kalau kita lari itu, hilang fokus kita itu pada perkara yang merugikan kita di akhir Ramadan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan juga tuan-tuan, supaya hari-hari yang berbaki ini umpama hari-hari keemasan yang tinggal untuk kita, tuan-tuan. Untuk kita rebut, untuk kita bersungguh-sungguh, untuk kita saling berlumba pada melakukan apa sahaja kebaikan yang datang. Tidak kita lewati satu pun peluang kebaikan, melainkan kita menjadi orang yang bersegera merebutnya. Dan inilah kesempatan yang kita tak tahu akan ada atau tidak lagi untuk kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan jiwa seperti mana jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka ini sentiasalah yakin pada janji Allah dan Rasul. Sentiasalah mereka ini berlumba-lumba, bahkan mengorbankan segala yang menjadi milik mereka demi mencari kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Kita baru saja melepasi tarikh 17 hari bulan Ramadan. Ini pun baru 22. Tak lama kita tinggalkan 17 Ramadan, yang mana dalam tarikh 17 Ramadan itu seringkali kita bercakap tentang dua peristiwa, nuzulul Quran dan juga Badar al-Kubra. Cuma saya nak ambil sikit daripada apa yang berlaku dalam perang Badar. Bagaimana kalau kita lihat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka ini mempunyai satu jiwa yang amat-amat berbeza, amat-amat hebat, jiwa yang tak dapat nak digambarkan bagaimana hebatnya mereka. Sehingga orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini, mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan untuk mereka, dijamin syurga untuk mereka. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat para sahabat yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Badar itu, asalnya keluar mereka hanyalah dengan kelengkapan yang minimum saja. Untanya pun berkongsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kongsi unta dengan dua orang sahabat lain.
Bukan semua sahabat ada kenderaan. Tentera berkuda, yang berkuda pun hanya 2 orang sahaja. Kerana sasaran mereka, kalau kita baca sirah tuan-tuan, peperangan yang mula-mula berlaku, misi mereka adalah misi Dhul Ushairah. Mereka nak serang kumpulan perdagangan Abu Sufyan yang bukan tentera. Bukan tentera. Yang bawa 1,500 ekor unta yang dijaga hanya oleh 40 orang sahaja. Keluar mereka untuk misi ini. Tiba-tiba dalam separuh perjalanan, Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan mereka berperang. Kalau kita letak dalam diri kita tuan-tuan, mungkin kalau kita letak dalam realiti kita hari ini, kita keluar daripada rumah, kita rancang nak pergi bandar ya. Rancang nak pergi bandar, ada kenduri. Tapi bulan-bulan puasa ni tak ada kenduri lah. Pergilah kenduri, jumpa kawan lama. Pergi bandar jumpa kawan lama, 20 tahun, 30 tahun tak jumpa. Jumpa dalam kenduri tu. Buat. Duduk mana sekarang? Duduk Al-Ustar tadi. Duduk Al-Ustar. Habis buat, dia kata, jomlah ikut aku, kita pergi Al-Ustar. Kau pun tak pernah sampai rumah aku. Tak? Kita datang tu nak pergi kenduri, kelengkapan minimum. Tak fikir pun nak sampai Al-Ustar. Ramai orang akan fikir, nanti dulu lah. Walhal hanya pergi ziarah saja. Tuan-tuan bayang, para sahabat ni keluar untuk satu misi yang lebih ringan. Tiba-tiba diarahkan pergi berperang, yang mana peperangan itu menentang musuh yang kelengkapan mereka lengkap, yang risiko mati amat-amat tinggi. Dan sebahagian mereka Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka apabila Nabi SAW meminta pandangan mereka, meminta apa pandangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Muhajirinnya dengan jawapan yang hebat, Ansar yang baru masuk Islam hanya beberapa tahun juga memberikan satu jawapan yang menunjukkan mereka akan korbankan apa sahaja untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, semangat ini kita lihat, kita renung, kita baca, kita dengar saban tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tak sampai kepada tahap pengorbanan mereka, tapi Allah berikan kepada jiwa kita tuan-tuan untuk memilih mengorbankan sedikit keselesaan kita, mengorbankan sedikit kerehatan kita, mengorbankan serba sedikit kenikmatan yang kita ada, untuk kita bersungguh-sungguh menghabiskan 10 Ramadan yang akhir ini dengan kesungguhan yang lebih hebat daripada tahun-tahun yang lalu. Dan kita mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjaga diri kita daripada kesilapan-kesilapan yang mungkin telah pernah berlaku sebelum ini. Allah Ta'ala uji kita sikit je tuan. Hari ni panas je lebih sikit, panas lebih sikit, tapi disitulah Allah Ta'ala janjikan ganjaran yang luar biasa. Mudah-mudahan saya dan juga tuan-tuan terus kita istiqamah pada 10 hari yang akhir ini untuk terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama, zaman yang penuh mencabar ini, Allah pelihara kita daripada perkara-perkara yang merugikan kita, yang boleh datang daripada segenap jalan, yang boleh merosakkan Ramadan yang sedang kita lalui ini. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung hadis kita dalam Riyadhus Shalihin, masih lagi berada dalam bab keutamaan dan anjuran mencintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyatakan cinta kerana Allah, dan kalimat yang dikatakan bagi menyatakan kecintaan tersebut. Pada pertemuan yang lepas kita membaca hadis yang begitu popular, hadis yang biasa dipelajari oleh anak-anak kita mereka sekolah menengah agama, belajar subjek hadis. Antara hadis yang pasti mereka akan belajar adalah 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang itu, dia akan merasai manisnya iman. Hadis halawatul iman. Maka hari ini kita masuk pada hadis yang juga selalu kita dengar, iaitulah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan, yudhilluhumullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka, dalam di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Ini hadis biasa kita dengar. 7 golongan ni, kata Nabi, al-imamul adil. Pertama, imam yang adil. Imam yakni pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla.
dan pemuda yang membesar hidupnya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan pemuda yang hatinya mu'allaq, hatinya itu terikat, yakni sentiasalah rindu kepada masjid. Warajulani tahabba fillahi ijtama'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang seterusnya kata Nabi, dan dua orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu kerananya dan berpisah kerananya. Ini poin yang Imam Nawawi masukkan dalam bab ini. Sebab itu dia pilih hadis ini untuk berada dalam bab ini. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisah kerananya. Dan kata Nabi lagi, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan pemuda yang digoda, diajak berzina oleh wanita yang mempunyai dhatu mansibin wa jamal, wanita yang bukan calang-calang wanita, yang memiliki kedudukan dan yang memiliki rupa paras yang cantik, mengajak seorang pemuda untuk berzina. Lalu lelaki tadi, pemuda tadi menjawab, inni akhafullah, aku takut akan Allah. Yang seterusnya kata Nabi, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, dan seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu bi yamin, sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Dan kata Nabi lagi, warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah, dan orang yang bersendirian dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, lalu mengalirlah air matanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini biasa kita dengar. Dan dalam 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seperti yang saya sebut tadi, Al-Imam Nawawi pilih masukkan hadis ini kerana ada salah satu daripada 7 golongan ini yang kena dengan tajuk bab ini, iaitu rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, kalau kita lihat dan kita renung hadis ini, adanya beberapa peluang yang boleh kita rebut dalam bulan Ramadan ini. Adanya beberapa peluang yang boleh kita rebut. Hari ini kita berada pada 10 malam akhir. Antara sunnah yang paling besar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iktikaf. Maka bagi orang yang ada kemampuan, yang ada kelapangan, yang ada peluang, beriktikaflah seperti mana iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi orang yang ada komitmen, ada tugas yang menyebabkan dia tak mampu untuk iktikaf begitu, beriktikaflah sekadar kemampuannya. Banyakkan masa di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana apa? Kerana orang yang hatinya, kata Nabi, pemuda yang hatinya rindu kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita cerita naungan yang Nabi sebut dalam hadis ini, hari ini punya panas, tuan-tuan, Kementerian keluar surat tak boleh buat aktiviti luar. Tak boleh buat aktiviti luar. Kami kat sekolah ni, kalau budak-budak berkeliaran cukup risau pasal mak bapak tepi jalan ramai. Lagi ada yang ambil gambar, dia ambil gambar ngam budak tu kat luar, masuk Facebook jenuh kita. Kenapa budak ada kat luar tak panas terik ni? Panas yang begini pun tak mampu kita tahan. Bayangkan nikmatnya apa yang kita namakan naungan pada, kalau dalam di atas dunia ni, ketika panas yang begini pun dapat tempat berteduh, masya-Allah. Tengah panas terik, tuan. Berbaju kita ni, pakai baju ni, dia punya panas tu pakai baju. Hari ni tuan-tuan balik rumah, buka paip mandi, rasa macam ada water heater. Dia punya panas tu. Kalau silap tak sabar, terus buka air tadah kepala bawah tu, masak kita. Memang panas juga. Allahu Akbar. Pegang dinding lepas buka puasa masuk bilik air ni, pegang dinding, rasa panas. Hanya sedikit daripada panasnya di mahsyar, yang Allah Subhanahu wa taala kata hari itu, kata Nabi, la dhilla illa dhilluh, tak ada naungan melainkan naungan Allah. Atas dunia kita boleh buat macam-macam, tuan, nak dapat naungan. Kita boleh bayar, kita boleh book ini tempat ni, tak ada orang boleh duduk. Aku saya orang lain nak duduk pun tak boleh. Kereta kita, tuan-tuan, ada orang kereta dia tak boleh duduk bawah panas tu. Tak boleh. Ada orang
Tak boleh, tak boleh. Dia mesti cari parking berbumbu. Bayar pun bayar lah. Tapi di akhirat tuan-tuan, tak ada ruang untuk itu. Kata Nabi, orang yang nak dapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu antaranya orang yang meletakkan dirinya berada dalam hidup orang. Lalu kata pengarang kitab ini tuan-tuan, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa banyak pengajaran. Yang pertama, keutamaan pemimpin yang adil, yang mana dia memperoleh lindungan Allah, dan didahulukan penyebutan pemimpin yang adil ini kerana begitu banyak kemaslahatan dan kebaikan yang mereka hasilkan. Tuan-tuan, imam ni dalam hadis ni maksudnya pemimpin. Imam, kita bila kita faham imam yang adil, semua tengok Imam Yaakob, imam juga. Tapi imam dalam hadis ni maksudnya imam, pemimpin. Kata pengarang kitab ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa didahulukan al-imamul adil ini? Kerana besarnya peluang dunia, besarnya manfaat yang boleh dan kemaslahatan yang boleh mereka hasilkan dengan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin. Dalam masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin ni taklifun wala tashrifun, beban. Sebab itu jangan berebut nak jadi pemimpin, melainkan kalau memang kita layak. Sebab Nabi SAW pesan kepada Abu Dhar, bila mana Abu Dhar Al-Ghifari, tuan-tuan. Abu Dhar, kalau kita tahu baca sirah sahabat, Abu Dhar ni antara sahabat yang paling zuhud. Ada antara sahabat yang paling zuhud. Dikatakan dia antara orang yang paling zuhud di bawah naungan langit, di atas bumi. Dia sangat zuhud. Ada hadis bagaimana Salman Al-Farisi pergi ziarah Abu Dhar, sehingga ditegur Abu Dhar lantaran zuhudnya dia. Salman melihat isteri Abu Dhar tidak berhias untuk suami. Kenapa engkau aku lihat mutabadzilah? Kenapa aku lihat kau pakai tak berhias untuk suami? Kata dia, akhuka Abu Dhar, saudaramu Abu Dhar tidak ada lagi hajat pada dunia. Salman tegur, menunjukkan begitu sekali zuhud Abu Dhar Al-Ghifari. Tapi apabila satu orang yang begini zuhud menawarkan diri untuk berkhidmat kepada Nabi, menawarkan diri untuk diberikan tanggungjawab, bagi jabatan untuk dia khidmat, bukan untuk dia dapat keuntungan. Ini semua terbuka tuan-tuan. Allahu Akbar. Siapa duduk di tempat ada kuasa, iman dia lah yang menjaga dia. Saya boleh bercakap sebab saya tak duduk. Saya duduk kalau tengok, kata ustaz dia lupa dah hadis yang dia baca dulu. Semua orang diuji. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Dhar, kata Nabi aku, ya Abu Dhar, innaka dha'if, sebenarnya kau lemah wahai Abu Dhar. Wa innaha amanah, yang kau minta ini adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadam, sesungguhnya kata Nabi, jawatan ini di hari akhirat nanti dia akan menjadi khizyun wa nadam, kerugian dan penyesalan. Ramai yang akan rugi dan ramai yang akan menyesal. Tetapi tidak hanya itu, bagi orang yang memegang jawatan, kata illa man akhadaha bihaqqiha. Nabi tak habis di situ, melainkan orang yang mengambilnya dengan hak. Maka jika dia memegang satu jawatan dan dia melaksanakan tanggungjawab dan amanah itu dengan adil, maka banyak orang akan dapat manfaat daripadanya. Maka dia juga dapat termasuk dalam golongan yang Nabi sebut akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beza antara kita dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka mudah-mudahan Allah pelihara kita untuk tidak berada pada kedudukan yang tak mampu untuk kita duduk. Jangan sampai kita duduk pada satu tempat, kita rebut satu tempat, kita nak sangat duduk di situ, sedangkan dia tidak baik untuk akhirat kita. Adapun ada orang yang memang dia ada kemampuan, maka dia boleh ambil dengan tanggungjawab, laksanakan sebaik yang dia mampu dan serahkan bakinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, keutamaan pemuda yang menjauhi maksiat. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, nasya'a fi ibadatillah. Pemuda disebut beberapa kali dalam hadis ini. Kenapa tuan-tuan? Beza orang muda dengan orang tua. Saya belum berapa tua tuan-tuan, pun dah rasa beza dah. Pun dah rasa beza dah. Ada benda-benda kita dah slow dah. Kalau dulu time-time minat bola ni tuan-tuan, boleh bangun, boleh pergi ada game boleh bangun. Sekarang dah tak payah dah. Tengok result sudah lah.
Sudahlah. Bulan puasa orang kata, ada bulan malam ni. Tak apalah, kau bagi tahu apa yang risau. Dah, kita dah mula dah slow. Pemuda tenaganya berbeza, semangatnya berbeza, kekuatannya berbeza. Tetapi apabila dia gunakan kelebihan itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat ketika dia ada kemampuan untuk buat, ketika tenaganya kuat untuk buat, maka orang ini ada kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dia menjauhi maksiat dan memantapkan dirinya untuk taat kepada Allah. Itu pemuda yang taat, tak sama kemuliaan dia. Kerana orang muda nafsunya tak sama dengan orang yang lebih berusia. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tak pandang dia, tak bercakap dengan dia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tak bercakap dengan dia. Allah, tuan-tuan, bila baca hadis ni takut kita, tuan-tuan. Pada hari akhirat, ketika semua orang nak rahmat Allah, ada golongan yang Allah tak bercakap dengan dia. Tak bercakap. Wala yanzuru ilaihim, bukan sekadar tak bercakap, tak pandang pun dia. Wala yuzakkihim, Allah tak bersihkan dia dari dosa. Ada beberapa hadis yang begitu. Tetapi antaranya, tuan-tuan, Nabi sebut 3 golongan ni. Siapa dia? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Bila kita baca hadis macam ni, jangan kita rasa kalau gitu orang muda tak apa berzina. Dah, bukan. Zina dosa. Tetapi orang tua yang berzina menunjukkan sepatutnya usianya yang telah banyak, sepatutnya boleh menyelamatkan dia daripada terjebak dengan zina. Demikian juga perbandingannya dengan orang muda yang menjauhkan diri daripada zina. Nanti kita akan jumpa. Begitu juga orang muda yang meletakkan dirinya berada dalam ketaatan. Tuan-tuan, susah nak jumpa. Anak muda hari ini, anak kita, saya wala anak remaja pun masuk tingkatan 1, 2. Kadang-kadang kita duk cari, tuan-tuan, apa nak jaga anak kita. Zaman ni anak bukan boleh duduk dengan kita 24 jam. Kita hanya boleh didik dia, dan kita kena harap pada Allah untuk jaga dia. Seterusnya kata Nabi SAW, kata pengarang kitab ini, keutamaan orang yang rajin ke masjid dan hatinya terikat dengannya. Setiap kali dia keluar daripada masjid, muncullah kerinduan untuk salat berjamaah di dalamnya. Allah, tuan-tuan, yang ini kita harap Allah bagi pada kita, tuan-tuan, yang terutama saya juga sama. Rajulun qalbuhu, hatinya terikat dengan masjid. Keluar masjid tak sabar untuk datang lagi. Itu ada kelebihan orang-orang yang tahjir, datang awal ke masjid sebelum masuk waktu salat. Ustaz pun masbuk, macam mana? Yang ustaz pun masbuk, macam mana? Maka kena jaga diri kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Apabila Allah berikan kerinduan itu, tanda Allah sayang kat kita, tuan-tuan. Tanda Allah sayang kat kita. Dan orang yang menjadikan dirinya sentiasa terikat dengan masjid, rindu untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan rindu untuk salat berjamaah di masjid, bergembiralah kerana dia ada ciri-ciri yang Nabi sebut dalam hadis ini. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah pelihara hati kita, ikhlas, tak rasa ujub, tak rasa aku ni geng masjid. Ini geng-geng yang tak, bukan geng masjid yang melingkup dan semua. Kita minta Allah kekalkan hidayah juga kita. Dan mudah-mudahan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita. Walaupun mungkin dahulu bukan, tapi sekurang-kurangnya di hujung usia kita Allah berikan keinginan itu. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang poin keempatnya kata pengarang kitab ini, 2 orang yang bersaling berkasih sayang, bersahabat kerana Allah dan bukan mengharapkan keuntungan duniawi. Ini satu perkara yang diletakkan sesuai dengan bab ini. Apa sebab kita kawan dengan satu orang, tuan-tuan? Ini kita tanya pada diri kita sendiri. Apa sebab kita baik dengan satu orang? Dulu baik dengan orang tu, sekarang baik dengan orang ni, kerana apa? Kalau benar-benarlah kerana Allah, bukan kerana kedudukan dia, bukan baik dengan dia. Dulu dia ada lah. Kalau kawan dengan dia dulu, banyak benda aku boleh dapat. Sekarang ni kenapa kau tak kawan dia? Dulu masih dia ada jawatan, okey lah. Sekarang tak ada jawatan, apa aku tak boleh dapat? Rugi, menghabiskan boreh, baik. Kasih sayang kerana Allah termasuk dalam golongan.
sayang satu orang, kawan kita, sahabat kita, orang yang mendampingi kita, kalau betul kerana Allah, maka kita meletakkan diri kita ada peluang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dan berpisah kerana Allah, bukan kerana keuntungan dan habuan dunia. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul itu kita tanyalah diri kita. Tanyalah orang-orang yang baik dengan kita. Kenapa kita baik dengan Allah? Kalau ada niat yang mungkin tak betul, kita bersihkan. Bersihkan, perbetul niat kita. Biarlah kita kasih pada satu orang benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata pengarang kitab ini, keutamaan menjaga harga diri agar tidak terjumus dalam ajakan maksiat. Ini yang kata Nabi, rajulun da'athu imra'atan. Allah tuan-tuan, pemuda yang digoda oleh wanita. Ini kedudukan yang kita takut tuan-tuan. Ketika tak berlaku, kita boleh cakap. Kita boleh cakap apa dah buat tu. Tapi kalau Allah uji kita dengan kedudukan tu, kalau bukan kerana Allah pelihara kita, kita tak tahu bagaimana kedudukan ini. Kata Nabi SAW, dia digoda oleh wanita, yang wanita itu pula bukan sebarang wanita, ada kedudukan, ada harta dan ada rupa paras. Yang mana logiknya, lelaki ini muda, dia mampu untuk berzina, dia ada keinginan nafsu syahwat yang kuat untuk berzina. Digoda dia oleh wanita, yang wanita itu cantik sesuai dengan hawa nafsunya, dan ada pula kedudukan yang mungkin boleh menutup dia daripada perkara-perkara yang mungkin boleh mencemarkan dia selepas dia. Perempuan yang kaya, ada kedudukan, boleh tutup, lain boleh clear, tetapi dia jawab, inni akhafullah. Tuan-tuan, ini mengangkat kedudukannya, menolak maksiat kerana takut Allah Subhanahu wa taala. Ia juga kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat hadis yang berada di awal kitab Riyadhus Shalihin. Tiga orang lelaki yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana mimman kana qablakum, orang-orang yang sebelum daripada kamu, kata Nabi, berjalan sehingga gelap akhirnya masuk ke dalam sebuah gua untuk bermalam, jatuh seketul batu yang menutup pintu gua. Nak tolak tak kuat, batu terlalu besar. Tak tolak, tak boleh keluar, tak ada jalan lain. Akhirnya kata mereka, tak adalah jalan lain melainkan setiap kita berdoa kepada Allah dengan menyebut salih amalikum, sebut amal salih yang pernah kita buat. Ketiga-tiga mereka duduk doa, panjang hadisnya, nak ringkaskan. Yang pertama dengan kebaikan dia, birrul walidain, dia buat baik pada kedua orang tuanya. Yang ketiga dengan kebaikan yang menjaga amanah. Orang yang pertama jaga mak ayah, yang kedua, yang ketiga menjaga amanah. Pekerja yang tak ambil upah, dijaga upah itu, dikembangkan sehingga jadi kambing, lembu yang penuh satu lembah, kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Tetapi yang saya nak tariknya orang yang kedua, bagaimana dia juga melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang dilakukan itu apa dia? Dia menghindari dosa kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan baginya ada sepupu yang amat dia cintai. Dia nak pada wanita itu, dan wanita itu menolak sekian lama, sehinggalah peluang datang ketika mana wanita itu dalam keadaan terdesak, meminta pertolongan dia. Dia tawarkan dengan syarat wanita itu menyerahkan dirinya kepada lelaki ini. Dan keadaan yang berlaku, lelaki tadi sudah berada di antara dua kaki wanita tadi, sudah terlalu dekat. Keadaan tu kalau kita bayangkan bagaimana dia menginginkan perkara tersebut, tetapi hanya dengan perkataan ittaqullah, takut kepada Allah. Seketika itu juga dia tinggalkan wanita itu, dan duit yang dibagi pada wanita itu. Allah terima ketiga-tiga doa tersebut, dan batu itu bergerak, akhirnya mereka keluar. Maka demikian juga kalau kita lihat hadis ini tuan-tuan, pemuda yang menolak ajakan zina ketika peluang terbuka luas, dia diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan minta tuan. Jangan pula duduk termenung, tak ada kau orang nak ajar kau zina ni. Jangan tuan. Itu saya duk fikir tu. Fikir kita nak cari yang tak, aku nak cari yang tolak tu je. Takut tak jadi tolak kan. Wal a'yadu billah. Zina ni agama kata apa? Wala taqrab. Jangan dekat. Bukan jangan buat. Jangan dekat. Jadi jangan dedahkan diri kita kepada dia. Kadang-kadang orang salah faham bab ni. Bila orang tegur, jangan kapas, kami tak buat apa-apa.
Bukan masalah buat apa, masalah itu membuka jalan kepada zina, fitnah dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, keutamaan merahsiakan sedekah. Merahsiakan sedekah. Ini bulan dia tuan-tuan. Tak ada bulan lain yang sepatutnya kita lebih bersedekah melainkan bulan ini. Maka sedekah itu ada dua. Al-Quran pun kata, in tubdu sadaqah fa ni'mahu. Allah Al-Quran kata sedekah itu ada sedekah yang didedahkan dan ada sedekah yang disembunyikan. Maka yang disembunyikan itu yang paling baik. Tapi ada orang mungkin dia tunjuk sedekah dia, hati dia ikhlas hanya nak rangsang orang lain untuk sedekah, itu antara dia dengan Allah. Tetapi yang paling baik dalam sedekah ini, orang yang berusaha menyembunyikan sedekah dia. Jangan diiklankan. Kenapa? Nak menjaga jalan-jalan yang mungkin boleh dimasuki dan dirosakkan oleh syaitan akan keikhlasan kita. Lebih mudah menjaga keikhlasan ketika orang lain datang. Lebih mudah. Orang tak tahu siapa pula, kita tak tahu. Jangan pula ada orang tak tahu tu kita pancing-pancing pula. Agak-agak siapa kena sedekah ni. Dia tahu dah dia bagi. Agak-agak siapa sedekah. Suruh orang cari. Akhirnya bila orang tahu dia, saja aku tak mau bagi tahu. Akhirnya itulah rosak pula keikhlasan dia. Sembunyikan sedekah. Di kalangan salafus salih tuan-tuan, antara kisah yang masyhur bagaimana Ali Zainal Abidin menyembunyikan sedekah dia. Sehingga hari kematian dia barulah diketahui dialah orang yang pada waktu malam memikul guni-guni makanan untuk disedekahkan kepada fakir-fakir miskin tanpa diketahui oleh orang lain. Berusahalah tuan-tuan, saya ingatkan diri saya sama, usahalah sedekah dalam keadaan orang tak tahu. Sebaik-baik sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima dia dan menjadikan dia sebab kepada kita termasuk di kalangan 7 golongan ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang ketujuh, keutamaan mereka yang merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan sepi. Dan ini juga peluang yang boleh kita buat. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini banyakkanlah masa bersendirian kita dengan Allah. Tak ada matlamat paling utama di akhir Ramadan melainkan kita nak Allah ampun dosa kita, tuan-tuan. Dan kita tahu kelebihan orang yang menangis kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi pesan, kalau kamu mampu menangis, menangis. Kalau tak mampu, fatatabakau, maka buat menangis supaya akhirnya nanti kamu boleh menangis. Duduk, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kenang dosa kita. Dan tuan-tuan, setiap orang ada dosa dan setiap orang tahu. Kalaulah Allah dedahkan dosa, dia tak mampu dia berdepan dengan manusia. Dan kalaulah Allah hukum kita dengan kadar dosa kita, mungkin kita dah tak ada lagi datang ke bumi hari ini, tuan-tuan. Tapi Allah bagi penangguhan kepada kita, Allah bagi peluang kepada kita. Ramadan kepada Ramadan, Jumaat kepada Jumaat, sentiasa bergerak, pengampunan yang sentiasa datang. Maka duduk dan kenang dosa kita, tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, ambillah masa supaya kita duduk antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah, bayangkan tuan-tuan, saya ingat kata almarhum Ustaz Ismail Kamus. Dia kata bayangkan kubur yang gelap itu, kita duduk seorang-seorang, tuan. Bayangkan kubur yang gelap itu. Kita duduk, kita bayangkan tuan-tuan, rumah kita black out pun kita stres, tuan. Tak ada kita gelap. Bayangkan kubur yang gelap itu, yang pasti akan kita duduk, pasti akan kita duduk. Manusia apabila ada satu amaran perkara yang mungkin jadi, mungkin tak jadi, orang akan siap sedia. Duduk tepi pantai, bunyi siren amaran tsunami, orang lari, tuan. Padahal tsunami itu belum confirm lagi, kemungkinan besar akan berlaku, orang lari selamat lagi. Tapi kubur dan akhirnya pasti, yang amat pasti. Maka kita jadikan dia penumpul kepada kecintaan dunia kita, tuan-tuan. Kecintaan itu tajam. Kadang-kadang kerana cinta dunia orang terjebak macam-macam perkara. Jadikanlah barzakh, jadikanlah akhirat. Yang kita bayangkan kita akan duduk sendirian. Tak ada yang akan menemani kita daripada harta kita. Tak ada yang akan menemani kita daripada keluarga kita. Orang yang paling kasih kat kita pun tak akan teman kita. Yang benar-benar bersama dengan kita adalah amal kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah agar dalam hidup ini kita pernah mengalirkan air mata semata-mata kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang terakhir kata pengarang kitab ini, adapun hadis ini menyebutkan 7 golongan sahaja. Tetapi bukanlah maksud hanya 7 golongan itu semata-mata.
Akan tetapi padahal kata dia, orang-orang yang bernaung dalam naungan Allah itu adalah sebanyak 70 golongan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi dan juga Al-Imam As-Suyuti. Mana bukan 7 saja, 70 golongan. Namun kata dia, hanya disebutkan 7 golongan kerana kedudukan mereka ini lebih menonjol daripada yang lainnya, dan kerana pentingnya melakukan perbuatan yang mereka amalkan tersebut. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu 7 ini ada peluang untuk kita buat. Sebahagiannya mungkin terlepas daripada kita, tapi apa yang berbaki inilah yang ada di hadapan kita untuk kita rebut. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita berusaha meletakkan diri kita salah satu daripada 7 golongan ini. Dan yang paling penting tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan bab yang sedang kita baca, kita letakkanlah kasih kita kepada satu orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita marah dia, kita tegur dia, kita buat baik dengan dia, bukan kerana kita mengharapkan balasan dan habuan. Manusia kalau diharapkan habuan, dia akan pilih orang tertentu saja untuk dia baik. Manusia kalau dia benar-benar mengharapkan hanya apa yang dia akan dapat daripada apa yang diberi, dia akan hanya pilih sebahagian orang. Hanya orang-orang yang dia rasa kalau dia buat baik, dia akan dapat sesuatu. Tapi agama ini mengajar kita supaya benar-benar kasih kepada satu orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan digalakkan kepada kita tuan-tuan untuk menyatakan perasaan kasih tersebut. Jadi kita akan baca pada hadis-hadis yang seterusnya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak, kata Nabi, ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang yang berkasih sayang, saling mencintai kerana keagunganku. Tuan-tuan, orang paling dekat dengan kita, isteri kita, balik cakap masa kita, kenapa kita sayang isteri kita? Sayang kerana Allah atau sayang kerana apa? Kalau sayang kerana Allah, apa sahaja yang boleh mendekatkan cinta Allah pada kita, kita akan buat. Apa sahaja kesilapan yang boleh menjauhkan diri kita daripada cinta Allah, kita tegur, kita perbetul. Tapi kerana Allah, bukan kita mencari-cari salah. Aku memang tak suka dia, aku memang tak suka dia, apa sahaja salah dia, itu peluang kemasan tu. Tegur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri sayangkan suami kerana Allah, suami sayangkan isteri kerana Allah. Ini perkara yang senang kita lafaz tuan, tetapi benar atau tidak hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini orang yang berkasih sayang kerana Allah ni, al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Sama hadis yang sama. Pada hari ini aku naungi mereka di bawah naungan aku pada hari yang tidak ada naungan melainkan naunganku. Maka sama tuan-tuan, maka kita ada peluang fikir-fikir dalam fikir kita, siapa orang yang betul-betul aku sayang kerana Allah. Mudah-mudahan benar-benarlah kita diberikan nikmat tersebut, dan mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 7 golongan lagi dan yang lain daripada itu, kita berusaha merebutnya pada hari dan kesempatan yang baik yang berbaki untuk kita ini. Saya kira cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah berikan kekuatan kepada saya untuk mengamalkannya, dan juga untuk tuan-tuan sama-sama. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita Lailatul Qadar. Allah pilih kita untuk orang yang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar ini, dan Allah pilih kita menjadi orang yang tidak diharamkan kebaikannya dan meninggalkan Ramadan ini kelak bersama dengan pahala dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allimna wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lah.
Jazakallah.